Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lepas, pada bulan yang lalu, kita telah membincangkan tajuk tentang jenis-jenis syurga dan tingkat-tingkatan syurga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita bincangkan tentang ada syurga yang rendah sehinggalah syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus, Jannatul Khuldi, Maqamul Amin, Darussalam, Darul Maqamah, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Adnin, dan bagai-bagai lagi sehinggalah syurga Firdaus. Itu pertemuan kita pada bulan yang lepas. Pada bulan ini saya petik satu lagi tajuk daripada kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, perjalanan menuju hari akhirat, iaitu tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan amalan-amalan yang kita lakukan yang menyebabkan kita diberi ganjaran sebuah istana ataupun sebuah rumah dalam syurga. Bila kita buat amalan tersebut, Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan amalan ini dibalas dengan dibina bagi kita sebuah istana ataupun sebuah rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia nak mendapatkan sebuah rumah itu memerlukan modal yang cukup besar. Kalau nak istana, ini mustahil sikitlah, kena keturunan raja-raja lah dan sebagainya. Tapi modal bagi mendapatkan sebuah rumah ataupun sebuah istana di syurga, kadang-kadang amalan itu boleh kita dapatkan hanya dalam tempoh kurang 1 minit je. Ada amalan itu boleh kita dapatkan, kita buat amalan tersebut dalam jangka masa 10 minit je ataupun 30 minit je, dan bagai-bagai lagi. Dan kita akan tengok dalil-dalilnya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan yang diberi ganjaran istana ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tuan-tuan akan katakan, ustaz, kan kita dah duduk dalam syurga, nak rumah benda lagi. Kita kan duduk dalam syurga dah, istana nak buat apa lagi? Tuan-tuan, orang yang ada rumah ataupun istana dalam syurga ni, mereka ada prestis tersendiri. Betul tak? Macam kita di dunia kan, kalau rumah tu atas nama kita, kalau banglo tu atas nama kita, kita owner dia, prestis dia lain macam sikit berbanding tempat tu kita hanya menumpang ataupun kita sewa je. Betul tak? Kalau kita pergi ke Mekah kan, orang kata, awak ni asyik pergi ke Mekah je tiap-tiap bulan. Kita jawab, saya di Mekah tu ada banglo. Kan lain jawab dia. Awak ni asyik pergi London je, saya kat sana ada rumah. Begitulah orang yang berada di syurga Allah. Mereka yang ada istana, ada banglo, ada rumah di syurga Allah, mereka ini ada prestis yang tersendiri di sana kelak. Maka apakah amalan-amalan yang mendapatkan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, dibina istana di dalamnya? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah istiqamah, datang salat berjamaah ke masjid. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih,
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Sesiapa yang pergi ke masjid ataupun pulang ke masjid, ulang-alik dia datang ke masjid, istiqamah mendirikan salat berjamaah, a'addallahu lahu, Allah janjikan bagi orang tersebut fil jannah, di syurga, nuzulan, suatu tempat tinggal. Kalau kita rujuk kepada syarah hadis ini, baitun fil jannah, suatu rumah di dalam syurga setiap kali dia datang ataupun dia pulang daripada masjid tersebut. Ini salah satu kemuliaan dan kelebihan orang yang datang solat berjamaah. Orang yang solat berjamaah banyak kelebihan dalam hadis-hadis yang lain kan. Terhindar daripada sifat kemunafikan dan bagai-bagai lagi, terutamanya orang yang datang solat subuh dan isyak. Tapi salah satu kelebihannya, kemuliaannya, istiqamah kita ulang alik dari rumah kita, dari ofis kita dan bagai-bagai tempat yang lain, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibina bagi kita sebuah rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga kita semua pada pagi ini kita menempatkan diri kita di rumah kita di syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Rumah di dunia boleh jadi kita ada dah, tapi rumah di syurga ni kalau tak ada salah satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang itu istiqamah ulang alik datang ke masjid. Amalan ni berapa minit agak tuan-tuan? Boleh jadi rutin kita kan, rutin kita. Boleh jadi sebelum ni kita tak tahu, tapi dijanjikan melalui satu hadis yang khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang pertama, anda sebutkan secara ringkas kerana waktu kita terbatas pada pagi ini. Banyak lagi amalan yang lain yang kita nak lalui insya-Allah. Amalan yang kedua, yang mana amalan ini dibalas dengan ganjaran dapatnya istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sebagai hadis hasan oleh para ulama hadis, maknanya boleh dijadikan sebagai hujjah, iaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap hari. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha bunya lahu qasran fil jannah. Sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, hingga selesai. Berapa ayat ni surah Al-Ikhlas? Tak ingat dah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Berapa saat lebih kurang kalau nak baca sekali baca tu? Adalah kot-kot lah 20 saat lah kot, 20-30 saat nak selesaikan. Siapa yang baca, kita ambil lah 30 saat lah, mudah. 10 kali dia baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaqtimaha 10 marratin, sebanyak 10 kali, bunya lahu qasran fil jannah, Allah akan bina baginya satu istana dalam syurga. Subhanallah. Kalau 30 saat sekali baca, 10 kali baca 300 saat, maknanya lebih kurang 5 minit. Betul tak? Amalan 5 minit di dunia ni dapat istana dalam syurga. Subhanallah. Yang janji ni, kalau Wan Abdul Halim yang janji, boleh jadi janji ni boleh percaya atau tak. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji, pasti janji ditepati. Betul tak tuan-tuan?
Rasulullah pula berbicara lisannya apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan itu mestilah wahyu yang disampaikan kepadanya oleh Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sesekali pun tidak akan menyalahi janjinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang dijadikan amalan bagi dirinya setiap hari, qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sehingga selesai 10 marratin, 10 kali, bunyalahu qasran fil jannah, Allah bina baginya satu istana dalam syurga Allah. Nak dapat istana di syurga mimpi sajalah, betul tak? Biasanya istana ni geng-geng yang ada YAM yang amat mulia, YTM yang teramat mulia, DYMM Duli yang maha mulia, bagai-bagai gelaran. Kalau nama Wan Abdul Halim ni payahlah ada. Nama Fazil pun boleh jadi dapat deh. Kalau di dunia kan insya-Allah ada. Tapi kalau biasa-biasa ni nak dapat istana payah. Tapi istana di syurga tu boleh kita dapat. Dan amalannya hanya 5 minit saja modal dia. 5 minit. Bukan ganjaran yang lain tu banyak lagi lah surah Al-Ikhlas ni. Tapi fokus perbincangan kita yang kita bawa pada pagi ni, amalan yang mendapatkan rumah ataupun istana, salah satunya orang yang membaca Qul huwallahu ahad hingga selesai, dibacanya sampai 10 kali, dibina baginya istana dalam syurga Allah Ta'ala. Ini amalan yang kedua. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita nak baca ni tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinilaikan hadis ini hadis yang sahih. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis ni ada 3 golongan. Kita boleh pecahkan ciri yang ketiga, ciri yang keempat, ciri yang kelima. Kalau yang pertama tadi, orang yang ulang alik datang masjid kan. Ciri yang kedua, orang yang dapat istana dalam syurga, orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut secara berturutan dalam hadis ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada Imam Abu Daud dan dinilai hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman husna khuluquhu. Maksudnya, ana za'imun bi baitin fil jannah, aku menjadi penjamin, aku menjadi guarantor, kata Rasulullah. Aku yang akan guarantor nanti, aku yang jamin seseorang itu akan mendapat satu rumah dalam syurga. Dan rumah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rabatil jannah. Rabatil jannah ni hujung dalam syurga tu, rumah banyak-banyak tapi dia dapat hujung. Maknanya istilah kita sekarang, dia dapat rumah di corner lot dalam syurga. Luar biasa tuan-tuan. Di syurga ada rumah corner lot. Rasulullah sebut fi rabatil jannah, di pinggiran syurga. Dia rumah dalam syurga ni Rasulullah sebut ada rumah di tanah tinggi, ada rumah di tengah, ada rumah di corner lot. Aku menjadi penjamin seseorang itu akan mendapat rumah dalam syurga. Bagi orang yang mendapat rumah di pinggiran syurga ataupun di corner lot dalam syurga itu, siapa golongan tersebut? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, sesiapa yang meninggalkan al-mira. Al-mira ni dengan makna gurau senda, walaupun benda itu benda yang al-mira ni maknanya debat, walaupun dia berada di pihak yang benar.
Itu maknanya. Dia elakkan untuk berlaku perdebatan yang boleh merosakkan silaturahim dan bagai-bagai seumpama dengannya. Bagi orang macam ni, walaupun dia berada di pihak yang benar, dia tinggalkan perdebatan tadi, dia layak mendapatkan sebuah istana ataupun rumah dalam syurga, lokasinya berada di pinggiran syurga, ataupun istilah kita katakan di corner lot dalam syurga. Maknanya macam mana? Adakah orang yang berdebat kepada kebenaran itu tidak layak dapat istana dalam syurga di pinggiran istana? Tidak. Maknanya yang boleh menjatuhkan baginya putus silaturahim. Kalau dia debat perkara yang betul, nak menegakkan keadilan, itu dibenarkan. Adakah Dr. Zakir Naik tak layak nak dapatnya? Dia layak, pastinya layak. Berdebatan itu untuk menegakkan hujah yang benar. Ini saja-saja nak berdebat untuk dia tunjukkan dia terror dan bagai-bagai lagi. Walaupun dia berada di pihak yang benar, kalau dia tinggalkan perdebatan tersebut, maka dia akan dibalas dengan istana dalam syurga. Dibina di mana? Dibina di pinggiran syurga. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana za'imun bi baitil fil jannah, dan aku menjadi penjamin akan dibina rumah dalam syurga. Rumah ni terletak di mana ni? Fi wasatil jannah, terletak di tengah-tengah. Tadi di Konala, yang ni di tengah-tengah istana dia. Liman tarakal kadhib wa in kana masiha, sesiapa yang meninggalkan berita dusta, cerita bohong, sekalipun dia berniat untuk bergurau. Dia tahu dah cerita ni cerita tipu, cerita bohong, cerita tak benar, tapi nak bagi orang gelap, nak bagi orang nak buat cerita lawak contohnya. Kadang-kadang ustaz-ustaz penceramah pun bawa juga kan, benda tu confirm dah tak betul dah, tapi nak bagi orang gelap, nak bagi orang ketawa. Orang yang tinggalkan cerita bohong semata-mata nak bagi orang gelak ataupun ketawa, dia akan dapat sebuah rumah ataupun istana di tengah-tengah syurga. Manakala orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjadi penjamin orang itu akan mendapat rumah di tanah tinggi syurga. Siapa dia ni? Liman husna khuluquhu, sesiapa yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini yang ketiga dalam hadis ni. Siapa yang berakhlak baik, akhlak baik ni bagai-bagailah. Mengenang budi, akhlak baik. Memaafkan orang, akhlak baik. Menahan marah, akhlak baik. Bagai-bagai akhlak-akhlak baik yang lain, orang senang hati dengan dia. Duduklah di mana sekalipun, orang seronok dengan kehadiran dia. Orang ni dijanjikan istana di tanah tinggi syurga. Kalau kita tengok kan, biasanya rumah-rumah yang mahal ni biasanya dia berada di tanah tinggi kan. Bahkan istana-istana biasa pun, hatta istana negara sekalipun, dia berada di tanah tinggi ke tanah rendah? Tanah tinggi kan, faktor keselamatan dan macam-macam lagi. Begitu juga di syurga Allah, ada satu istana yang dibina di tanah tinggi, khususnya pada siapa? Liman husna khuluquhu, sesiapa yang akhlaknya akhlak yang baik. Berapa dah yang nak sampaikan pada pagi ni? Ada 5 dah kan? Yang pertama, orang yang ulang alik datang masjid. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Yang kedua, orang yang membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai sebanyak 10 kali, baginya sebuah istana dalam syurga. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Sayyidina Umar tuan-tuan, bila dia dengar hadis ni, dia tergelak. Idzan astakthir, dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mudah sangat nak dapat istana dalam syurga ni, 5 minit kalau macam tu aku akan baca dengan banyak surah Al-Ikhlas ni. Rasulullah marah pada Sayyidina Umar. Apa halmu Umar? Kamu tak percaya ke?
Allah Ta'ala boleh bagi lebih baik daripada tu lagi, dan Allah Ta'ala boleh bagi lebih banyak daripada tu lagi. Sayyidina Umar bila dia dengar hadis ni, dia kata, mudah nak dapat istana dalam syurga, 5 minit dapat istana. Aku akan perbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Rasulullah kata, innallaha atyab, Allah Ta'ala itu maha baik, lebih baik daripada tu dia lebih baik, dia boleh bagi lebih banyak daripada tu pun Allah Ta'ala boleh bagi. Ini bagi sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Yang ketiga tadi kita sebut berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Abu Daud, Rasulullah akan jadi guarantor rumah dikonalak dalam syurga siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Rumah yang berada di tengah syurga siapa yang meninggalkan al-kadhib, pendustaan, walaupun tujuannya untuk bagi orang suka-suka gelak-gelak buat lawak. Dan yang ketiga, rumah di atas tanah tinggi syurga bagi siapa yang akhlaknya akhlak yang baik. Ini kelompok yang kelima. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Dalam hadis yang kita nak baca ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 4 lagi golongan yang layak untuk mendapat sebuah rumah ataupun istana dalam syurga. 4 lagi golongan. Maknanya tadi 5 dah, tambah 4 jadi 9. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, dia akan berlega-lega dengan 5 orang Abdullah ni. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair ibn Awam, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, yang kelima Abdullah bin Abbas. Biasanya kalau hadis itu riwayat daripada Abdullah, dia berlega melalui 5 orang Abdullah ni. Hadis yang kita baca ni tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dua-duanya adalah sahabat, anak dan bapanya adalah sahabat. Amr bin As sahabat, gubernur di Mesir. Abdullah anaknya juga adalah sahabat, maka gelaran bagi kedua-duanya radhiyallahu anhumah. Kalau seorang je sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu. Kalau 2 orang, radhiyallahu anhumah. Kalau 3 orang ataupun lebih, kita katakan radhiyallahu anhum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batinuha wa batinuha min zahiruha. Sesungguhnya di syurga itu ada suatu tempat ataupun suatu rumah, suatu sudut yang boleh dilihat dari luar, tapi bila lihat dari luar tu boleh nampak apa yang ada di dalam. Ini Rasulullah cerita. Wa batinuha min zahiruha, dan dari dalam boleh lihat apa yang berada di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita binaan syurga ni 1500 tahun yang lepas, ketika tu spek JKA tak ada lagi, kontraktor ni tak terfikir lagi. Duk dari luar boleh nampak benda yang ada dari dalam, dari dalam boleh nampak benda kat luar. Sekarang tak pelik tuan-tuan, kita tahu ada binaan bangunan bercermin, betul tak? Kita duduk kat sini ni, oleh sebab ada cermin dekat kiri kanan depan kita ni, kita boleh nampak. Kita duduk dalam, nampak benda yang ada di luar. Orang yang berada di luar boleh nampak benda yang ada di dalam. Tapi spek syurga 1500 tahun lepas, Rasulullah dah melangkaui zaman dah. JKA tak terfikir lagi ke masa tu kot. Rasulullah boleh kata di syurga akan ada rumah, rumah itu dari luar boleh nampak benda yang ada kat dalam, benda yang ada kat dalam boleh nampak benda yang berada di luar. Kepada siapa rumah macam ni tuan-tuan? Ini cerita 1500 tahun lepas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh cerita dah bangunan seolah-olah bangunan itu bangunan bercermin. Hadis ni hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban.
Qala Abu Malik Al-Ash'ari, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan akan ada kelompok di syurga kelak akan dapat rumahnya di dalam syurga, dari luar boleh nampak dari dalam boleh nampak benda yang ada di luar. Lalu seorang sahabat namanya Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rumah spek jenis macam ni siapa yang akan dapat wahai Rasulullah? Siapa yang akan dapat rumah canggih macam ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addallahu ta'ala, Allah janjikan rumah spek yang macam ni, istana spek macam ni, liman, kepada siapa? Ada 4 golongan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya, liman at'amat ta'am, siapa yang memberi makan pada orang yang lapar. Ini yang pertama. Maknanya siapa yang sedekah makanan, sedekah duit untuk orang susah, orang miskin beli makanan, sumbang pada tabung gerobok rezeki, sudut rezeki masjid-masjid, orang ni dia dapat kelebihannya, kemuliaannya kerana bagi makan pada orang yang lapar, sedekah makanan dan bagai-bagai. Dia akan dapat sebuah rumah tu ataupun istana tu kita istilahkan, dari dalam boleh nampak benda apa yang ada kat luar, dari luar boleh nampak benda apa yang ada kat dalam. Dan memang tuan-tuan, orang yang mati ni, kalau kita bagi kepada dia hidup balik, Allah Ta'ala pinjam nyawa sekejap pada dia, 5 minit, 10 minit, bagai-bagai, kita tanya pada dia, mu nak buat apa kalau kamu hidup? Baca Quran? Tak. Jumpa mak ayah? Tak. Solat duha? Tak. Mereka akan katakan nak bersedekah. Dalam surah Al-Munafikun Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian mereka akan katakan, fa as-saddaqah, aku nak bersedekah wahai Allah. Orang yang mati, kalau Allah pinjam sekejap nyawa dia, 5 minit, kamu nak buat apa ni? Salah satunya at'amat ta'am, aku nak bersedekah makan pada orang yang lapar. Sebab apa? Di antara kelebihan yang banyak, salah satunya dia akan mendapat sebuah istana dalam syurga Allah. Ini golongan yang ke-6. Golongan yang ke-7, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa hafizul kalam, orang yang perkataannya itu perkataan yang baik kalau bila dia bercakap. Maknanya dia jaga lisan dia, mulutnya ada insurans, mulutnya tak celupa. Orang yang mulut tak celupa, orang senang hatilah dengan dia. Gilah masjid Kota Damansara ke, surau-surau bagai-bagai ke, orang tak sakit hati dengan dia. Orang macam ni dia layak mendapat sebuah rumah ataupun istana spek dia macam mana? Dari dalam boleh nampak apa yang ada di luar, dari luar boleh nampak apa yang ada di dalam. Maknanya mulut dia tu ada insurans lah, senang kita kata, mulut tak celupa. Datanglah mana sekalipun orang senang hati. Ada tak orang demikian? Ada tuan-tuan. Ada orang ni kalau kita tengok tak dalam cakap lagi, tengok muka dia pun serabut lah kita ni, rasa serabut lah. Masalah tu datang tu. Tapi ada orang bila dia cakap, dia hati kita jadi tenang, hati kita rasa lapang. Orang macam ni dia layak untuk mendapat sebuah istana dalam syurga, speknya dari luar boleh nampak apa yang ada dari dalam, dari dalam boleh nampak apa yang ada di luar. Ini golongan yang ke-7. Golongan yang ke-8, was-saimi bi syahri Ramadan, orang yang teruja menyambut kedatangan Ramadan. Maknanya kita berada bulan Rejab, Syakban, Ramadan. Kalau hati kita sekarang ni tak sabar, berbunga-bunga, duk tunggu-tunggu bilalah tibanya bulan Ramadan, bilalah boleh buat ibadat puasa. Orang macam ni layak mendapat istana dalam syurga.
Ini yang ke-8. Dan yang ke-9 dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salli bil laili wan nasi niyam. Dia bersolat malam ketika mana orang tidur. Ketika orang tidur pukul 10 orang tak tidur lagi dah. Pukul 10, pukul 11 tu orang tak tidur lagi. Pukul 4, pukul 5 boleh jadi ketika ramai nyenyak tidur, tapi dia bangun pada waktu malam tu, dia beribadat kepada Allah, solat tahajud dan bagai-bagai, maka kemuliaan yang Allah bagi pada orang macam ni dibina baginya sebuah istana dalam syurga, speknya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tadi. Dapat tuan-tuan poin dia? Ada berapa dah golongan? Ada 9 kan? Ada 9. Nanti anak tanya seorang-seorang ni kejap lagi kalau ada masa ni. Cuba sebut 9 golongan yang dijanjikan istana dalam syurga. Kita sekat kat depan tu. Yang boleh jawab kita bagi balik ke rumah dia. Yang tak boleh jawab kita minta dia tunggu kat masjid kita ni. Agak-agak ramai yang boleh jawab ke ramai yang tak boleh? Ramai yang boleh, insya-Allah. Dah 9. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebuah istana di dalam syurga dan kelebihan-kelebihan yang banyak bagi orang yang masuk pasar, dia mulakan dengan doa. Masuk pasar dan dia masuk pasar tersebut dia mulakan dengan doa. Hadis ni tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, diceritakan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini berstatus hadisun hasan. Hadisun hasan. Ini golongan yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat Ibnu Umar ataupun namanya Abdullah bin Umar. Sebab tuan sebut tadi, kalau hadis itu datang daripada sahabat yang bernama Abdullah, biasanya Abdullah ni dia berlega-lega melalui 5 orang Abdullah je. Ada Abdullah yang lain yang meriwayatkan hadis tapi tidak banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair ibnu Awam. Biasanya berlega melalui 5 orang Abdullah ni saja dalam bab meriwayatkan hadis. Ada Abdullah yang lain tapi kepakaran mereka, expertise mereka bukan bab dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok orang yang ke-10 ni, siapakah yang layak mendapat istana dalam syurga Allah? Man dakhala suq, sesiapa yang memasuki pasar. Pasar ni tuan-tuan jangan kita bayangkan pasar basah je. Pasar TTDI, pasar Kota Damansara, pasar Selayang, pasar Borong Selangor, dah. Pasar di sini merangkumilah pasar tani, pasar malam, Tesco. Tesco tak ada dah sekarang ni, Lotus, dia panggil Lotus. Econsave, bagai-bagai pasar raya dan bagai-bagai termasuk semuanya. Siapa yang memasuki sesuatu pasar, faqala, kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa mahan anhu alfa alfin sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfin darajah wa bunya lahu baitan fil jannah. Maksudnya, sesiapa yang memasuki suatu pasar kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca doa tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah akan tulis baginya 1,000,000 kebaikan. Subhanallah. Bukan 10, bukan 1000, bukan 10,000, bukan 100,000 dah. Alfa alfi hasanah, 1,000,000 kebaikan.
wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah, Allah akan hapus kira sejuta kesalahan dia. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, Allah akan angkat baginya sejuta darjah. Wa buniya lahu baitan fil jannah, dan Allah bina baginya satu rumah dalam syurga. Subhanallah. Sebelum ni kita amal tak doa ni tuan-tuan? Pergi pasar raya, boleh jadi tak amal kan? Ataupun kita tak tahu. Kalau ada pemilik pasar raya, pemilik kedai kan, ambil doa ni, buat besar-besar di kedai kita. Datangkan hadis, man dakhala suq, kata Nabi SAW, siapa yang masuk kedai lalu dia baca doa ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seminit tak sampai baca doa ni, betul tak? Tapi kelebihan yang Allah janjikan melalui lisan Nabi SAW luar biasa. Dia akan ditulis baginya sejuta kebaikan, sejuta kesilapan dihapus kira, diangkat darjat sejuta darjat, dibina baginya istana dalam syurga. Ini amalan yang ke berapa dah ni? Yang ke berapa? 10. Banyak lagi ni tuan-tuan, boleh lagi kan? Ana biasanya kalau 10 orang dah balik, 10 orang dah bangun, kita berhentilah. Itu maknanya tak boleh tahan itu. Itu suatu isyarat kalau dah 10 orang dah bangun dah. Itu maknanya dah tak boleh, dah capai limit itu. Boleh lagi ataupun sikit lagi ana sebut, ada beberapa hadis lagi 10. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, amalan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran rumah ataupun istana dalam syurga. Nak cepat sikit. Yang ke-11-nya, hadis ini tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan beberapa imam hadis yang lain daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhillah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Sesiapa yang membina sebuah masjid demi semata-mata mencari redha Allah, baginya dibina masjid tersebut ataupun rumah itu sebagaimana yang dia bina di dunia akan dibina baginya di syurga Allah. Ada tak orang yang bina masjid seorang-seorang, ustaz? Ada tuan-tuan. Saya pernah sampai di masjid, saya solat asar di Masjid Seri Sendayan di Sendayan Negeri Sembilan. Masjid tu masjid yang dibina, kita boleh sebut namanya, dia tak ada dalam majlis kita ni supaya memberi semangat kepada orang yang hidup. Dibina oleh Tan Sri Rashid kan, Tan Sri Rashid Hussein. RHB Bank tu dialah pengasasnya, Rashid Hussein Bank. Masjid tu masjid yang ketiga yang beliau bina. Masjid yang pertama Masjid Aisyah di Langkawi. Kenapa namanya Aisyah? Diniatkan wakaf pada ibunya bernama Aisyah. Yang kedua, dia bina Masjid Husin di Seremban 2 Negeri Sembilan. Kenapa Husin? Niat wakaf atas bapanya bernama Husin. Tahun 2019 dia bina masjid yang ketiga, Masjid Seri Sendayan. Saya sampai di sana, sangat-sangat cantik. Binaannya berkonsepkan Turki. Dibina masjid tersebut dengan kos 110 juta. Full ditaja. Maintenance sampai bila-bila dia akan taja. Ni luar biasa tuan-tuan. Orang biasanya kalau bina masjid, serah pada majlis agama, maintenance tu pandai-pandailah kamu cari, buka tabung dan bagai-bagai. Tapi dia akan taja sampai bila-bila. Ini luar biasa. Kemuliaan yang orang macam ni dapat, dia akan dibina baginya istana dalam syurga Allah. Ustaz, kami ni mana ada duit nak buat macam tu? Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ni bagi siapa yang tak mampu bina sebuah masjid tapi dia sumbang walaupun sikit kepada masjid tersebut pembinaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kamashati qitatin aw asghar buniyallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina masjid walaupun sekecil sarang burung merpati. Sekecil sarang burung merpati ni 2 jari boleh muat dah. Tempat burung merpati bertelur tu kan.
kecil je, walaupun sekecil itu ataupun asghar, ataupun lebih kecil daripada tu pun, maka Allah Ta'ala akan bina baginya sebuah rumah dalam syurga. Kalau kita tengok ada masjid tu nak tukar kapet contohnya, nak buat tandas, nak buka tabung untuk cat baru masjid dan bagai-bagai berkenaan dengan pembinaan masjid, walaupun sikit disumbangkan, amalan ini menyebabkan kita layak mendapat istana dalam syurga Allah. Ini amalan yang keberapa ni anda bagi? Yang ke-11. Sikit lagi lah, anda ambil lah satu lagi. Banyak lagi dalam kitab kita ni menyebut tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan orang yang dapat istana dalam syurga. Anda ambil last pagi ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh sahabat lain, sahabat ataupun perawi-perawi hadis yang lain, iaitu orang yang akan mendapat istana dalam syurga, orang yang menjaga 12 rakaat salat rawatib, salat qabliyah ba'diyah kalau istilah kita sekarang. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara ala 12 raka'atan minas sunnah, buniyallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa yang istiqamah menjaga 12 rakaat sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya sebuah istana dalam syurga. Apa dia 12 rakaat tersebut? Diperincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Biasanya kita buat 2 je kan, qabliyah tu, tapi kita upgrade sikit. Bila dengar hadis ni nak dapat istana dalam syurga, orang tu dia buat 4, bukan 2. 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur, 6 dah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya, 10. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Total 12 rakaat. Orang ni jaga 12 rakaat tersebut. Amalan ini akan diberi baginya sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi tuan-tuan kalau kita nak bincangkan tentang amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu layak mendapatkan sebuah istana dalam syurga. Lain masa, lain kesempatan kita muzakarahkan insya-Allah. Ana rasa sekali itu sahajalah kita bincangkan tentang hadis-hadis amalan yang mendapatkan sebuah istana ataupun sebuah rumah di dalam syurga Allah Ta'ala. Moga-moga 12 amalan yang kita bincangkan pada pagi ini memberi semangat kepada diri saya dan kepada kita semua insya-Allah untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.